Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di channel My Hospital bersama Cikgu Hafizul. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan button lonceng di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali bersama Cikgu Hafizul dalam channel My Hospital. So, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan network in graph. Okey, graph teori ya. Sebenarnya network ni apa kita boleh simpulkan network. Network ni sebenarnya hubungan kan. So dia hubungan. So contohlah hubungan kekeluargaan, hubungan apa sebenarnya dia depend. So dia general sebenarnya. Tapi yang topik ni cuba sampaikan dia more to dia bukan kekeluargaan, network lah. Network yang ada teknologi. So dia berkaitan dengan teknologi sikit. Kita bagi contoh sikit lah sebelum kita masuk dengan topik ni. So kita kena tahu dulu dia punya apa? Dia punya konsep maps network in graph theory. First kali kita akan belajar simple graph. Simple graph ni simple je, tak susah. Kalau degree pula dia cuma tambah multiple edge dengan loop. Edge ni apa cikgu? Okay, kita terang lah sambil-sambil kita bercakap, sambil-sambil kita orang cakap apa zoom in kan, kita mengenali kan. Sebelum kita nak berkenal dengan seorang wanita tu, kita kenalah taruh dulu kan, kenal dulu macam mana dia ni kan. Okey ke tak kan, bila kita cakap dia nak dengar ke, bila dia cakap macam mana kan. So kita nak tahu semua tu. So kita dekat sini sesi perkenalan kita lah taruh taruh pula kan. So edge, apa maksud edge? Edge kita biasa jumpa dalam geometrical shape dalam tingkatan 2 kita belajar. Contoh cikgu ambil satu shape ni, contohlah cikgu ambil cube. Contohlah tak apa cantik kan, kita buat lah. Okey, ini dia gambar shape cikgu cube kan. Okey, ini apa nama dia? Kita akan panggil dia apa? Vertex. Betul, vertex ni adalah bucu dan edge dia yang bahagian sisi atau tepi orang panggil kan dalam bahasa Melayu dia. So ini kita panggil edge. Yang ni untuk 3D. Untuk topik network ni dia more to 2D kan, 2D. 2D lah, macam ni lah. Contoh macam ni. Ini adalah vertex. Vertex ada berapa? Vertex ada 4. Ni vertex. So dia punya edge ada berapa? Edge dia pula ada 1, 2, 3, 4. Itu roughly lah. Cikgu tunjukkan dekat sini. Okey, kita padam balik. Kita tak nak dia mengganggu kita punya ni. So boleh faham dekat dalam simple ni dia ada. Kalau multiple edge maknanya ada 2 edge lah. Contohlah sini ada vertex. Biasanya satu je kan, ini edge dia kan, kita panggil edge dia, ini vertex, betul. So kali ni dia kata multiple ni maksud dia multiple lah multiple lebih kan. Multiple ni di darat pun boleh kan. So maknanya dia ada dua lah. Biasa kita akan jumpa 2. Okey, sebab dia sebenarnya boleh lagi wujud 3 pun boleh kan, tapi dia multiple ni maknanya di darat je lah sekali. So dia akan jadi macam ni. Ada 2 jalan nak pergi ke tempat dia kan. Contoh ni rumah cikgu kan. Ni rumah pengetua, contoh pengetua kita kan. So cikgu nak pergi rumah dia ni ada banyak cara sebenarnya. Ini contohlah ada multiple edge. Edge ni kira laluan lah kita boleh cakap. So ada orang tulis macam ni. Orang satu straight je, satu macam ni. Ada orang nak cantik lagi, ni rumah cikgu, ni rumah pengetua, dia nak cantik sikit dia buat bentuk macam ni. Boleh je, tak ada masalah. Benda ni cuma lukisan sebab dia banyak kepada konsep, bukan kepada penulisan graf dia lain. Okey. So kita akan jumpa simple, kita dah terangkan simplenya simple lah. Simple maksud dia tak ada direct, dia tak ada direction, directed dipanggil ni directed graph dengan undirected graph. Lepas tu simple ni yang biasa lah, common, dia tak ada loop. Okay, loop lah. Loop ni dia macam ni, loop ni dia macam ni. Dia bulatan, nanti kita akan tengok lagi loop. So dia loop ni bukan simple cuma yang ini sahaja. Yang complicated sikit dia tambah directed. Directed ni ada arah je lah, arahnya macam ni kan. Contoh root sini A pergi B. Dia ada anak panah dekat sini macam topik vektor dia kata 4 at max kan. So macam mana kita nak tulis A pergi B? Dia tak boleh. Ini jawapan dia. Kita tak boleh tulis apa? Tak boleh tulis apa? Kita tak boleh tulis BA. Sebab dia cuma pergi ke sana. Dia yang pergi ke sana ataupun dia out. Ini kita panggil out. A out. Out ni maknanya dia pergi. B akan jadi apa? B tak akan jadi out dah sebab dia menerima tetamu kan. So dia in. Ini kita akan tengok lagi lah. Kita akan rungkai, korek, gali lagi kan berkaitan dengan directed. Tapi sebenarnya dia quite easy, simple sangat. Itu tak susah sangat. Okey, seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan subgraph. Subgraph ni pada cikgu pun senang juga, dia tak susah. Okey, ni ada contoh. Okey, kita subgraph ni macam ni je, dia senang je dia. Contoh macam ni ada satu lukisan. Okey, sini cikgu ada burung. Sini ada bulatan. Yang ni ada gunung. Okey, ini kita panggil dia contohlah gambar yang complete. Okey, subgraph ni maksudnya kita boleh pecahkan gambar yang complete ni. Kita boleh pecah, cikgu nak jadikan dia macam ni. Satu. Cikgu nak pecah kepada 2 lah, senang. Biasanya kita pecahkan kepada 2 saja. Okey, yang ni cikgu buat macam ni. Cikgu letak burung saja. So adakah dia sama? Dia kena sama, exactly sama dengan sebelah. Tempat dia kena sama. Kalau burung tu tempat dia dekat sini, dia jadi yang ini bukan subgraph untuk yang complete diagram dekat sebelah. Boleh. So sebenarnya subgraph ni kena ikut betul-betul. Kalau macam ni lah. Kalau ni kata bucu dia A, B, C, D, dia kena ikut. D. Okey, A, B, C, D kena ikut. Sama. So ni subgraph dia betul-betul. So yang lebih dia, kenalah buat macam ni. Ini ada tadi apa ni? Cakap tadi, bulat ke apa tadi? So ini adalah gunung. Ini saja. Subgraph is very easy lah. Kita bagi budak tingkatan 1 pun boleh. Dia tapau je soalan ni kan. Cuma ya weighted lah. Okay, kita bagi weighted. Weighted pun senang juga.
Weighted ni dia ada weightage. Kalau kita belajar dalam index number kan, index number X-max tingkatan 5. Dia ada berkaitan dengan weightage. Weightage ni macam pemberat lah. Pemberat ni more to measurement yang kita boleh kita kira. Contohlah distance. Distance yang biasa kita guna. Contoh ni rumah cikgu. A ni rumah pengetua kan, pengetua B. So dia ada bagilah jarak dia 50 kilometer. Contoh. Dia tak semestinya dalam bentuk ni, dia boleh juga dalam bentuk favorite kan. Contoh pengetua dengan cikgu minat main bola kan, bola sepak. Kita boleh. Kita boleh benda yang kita boleh measure. So masa pun boleh kan. Kalau nak pergi rumah cikgu, nak pergi rumah tadi 5 km, 50 km, cikgu bawa kereta 100 km per hour, so cikgu akan dapat 50 minit saja untuk sampai pergi rumah pengetua. Ni contoh. Boleh. Dia ada banyak macam lah. Tapi kebiasaan yang kita guna network in graph theory yang dalam topik ni, kita banyak guna masa, okay, dengan biasalah guna distance. Macam 50 km tadi. Ni biasa cikgu bagi tahu common. Nak bagi senang faham lah. Yang unweighted ni biasalah lawan dia lah. Yang tak ada. Dia tak ada 50 km. Dia cuma bagi tahu macam tu sahaja. Mungkin dia bagi macam tu sahaja. Okey, yang paling kritikal dekat sini yang cikgu nampak adalah dalam membina tree. Tree ni pokok Tanya sama pokok wah. Apa sebab goyang? Ni pokok. Tree important sebab dia kena comply beberapa syarat. Syarat dia ada 4. Tak silap cikgu, dia macam ni syarat dia. Syarat dia adalah, ni kamu boleh ingat lah. Cikgu ingatkan Soce lah. First kali S dia kena simple graph. Dia tak boleh ada loop, tak boleh ada multiple edge. Okey. Lepas tu dia apa dia? Dia kena one way. One way ni maksud dia contoh ada 3 point tak cantik sangat macam ni, kita ambil pen merah lah. Pen merah lebih cantik. Tap. Okey. Cuba pergi sini A, sini B, sini C, sini D. Okey. Dia maksud dia contohlah cikgu nak pergi A, pergi D. Apa jalan yang cikgu kena ikut? Cikgu akan guna jalan yang sama. Dari satu jalan saja. This is called one way. Ini cikgu yang sebut sendiri one way kan. One way dia kena lalu semua ni. Contoh A pergi C pula. A nak pergi C. Kena lalu one way juga. Dia tak ada jalan lain dah. Kalau D nak pergi B, dia ada jalan dia pergi D. D pergi C. D pergi C. Lepas tu plus dengan C pergi B. Ni dah masuk vektor dah. Ni contoh maksud dia kan. Dia tak boleh macam ni. Contoh cikgu masukkan ni. Nampak beza dia. Ni bukan simple graph. Ini bukan one way kan. Ini bukan one way. Dia boleh two way. Contoh cikgu nak pergi B pergi A pergi C. Cikgu boleh pergi sini kan. Contoh mana ni? Mana? Okey. A pergi C macam ni ikut jalan ni. Dan satu lagi kemungkinan cikgu boleh ikut jalan mana? Cikgu boleh ikut jalan sini. Maknanya dia ada two ways. Two ways dia tak comply dia punya syarat ni, Soce ni. So dia akan jadi dia bukanlah sebuah pokok. Mungkin daun kot. Kita tahu. Yang ketiga apa? C apa dia? C apa dia? Dia mesti connected. Connected ni semua kena connected ya. Contoh sini tadi cikgu bagi tahu yang ni kan. Ni 1 2 3 4 dia kena connected. So dia kena connected 1 2 3. Semua kena connected. Dia tak boleh macam ni. Seorang-seorang tertinggal kan, tak boleh. Tak boleh tinggal ini panggil dia berseorangan kan, terpencil kan. Vertex yang terpencil, bucu yang terpencil. Contoh yang biasa kita tak nampak macam ni lah, senang kita nampak macam ni. Ni macam ni. Yang ni macam ni boleh ke tak cikgu? Ada orang tanya mai kan. Boleh ke tak macam ni cikgu? Dia tak boleh. Dia semua connected tapi sebenarnya dia semua connected tapi dia tak connected each other. So kena tambahlah connected each other. Maknanya contoh kan cikgu nak pergi rumah sini. Ni pergi D. Ni rumah darling kan, darling pula kan. Ni rumah cikgu kan, nak pergi rumah darling dia kan. So dia nak pergi rumah darling dia, nak ikut mana ni? Tak boleh lalu. Okey. So maksudnya dia tak boleh terpisah lah. Maksud dia itu contoh yang terbaik kita boleh cakap. So the last thing adalah E. E apa dia? E ni adalah H. H dia kena sama dengan V plus 1. So V plus 1 kena tambahkan dengan plus 1. So contohlah kita ambil lah macam ni lah. Itu 2, 3, 4. So kalau 4 dia punya vertex 4. E kena berapa? E kena 3. So kita cuba gabung. 1, 2, 3. Nampak? Ada 3 E. So dia comply dengan dia punya ni. Contohlah ada 4. So tadi sebenarnya dia tidak memenuhi pun syarat-syarat untuk Soce, untuk tree, untuk pokok. Okey, nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi, ni contoh lah yang cikgu cakap tadi. Apa itu network? Network ni contoh yang terbaik. Kita tengok dekat sini, Klang Valley Integrated Transit Map. So ini adalah jadual. Dia ada KTM, ada LRT yang Ampang Petaling Jaya ada. Cikgu biasa naik kan, Seri Petaling kan. Laluan Kelana Jaya ni yang biasalah, LRT yang lama tu. So adalah line monorail lah dekat bahagian KL, ada Bukit Nenas, macam-macam lah. So ini dia dah jadi satu stesen. V itulah kita kata stesen. Macam stesen Gombak ni adalah V. Dia punya laluan tadi kita panggil H. Macam tu. Dia pergi Taman Melati. Ni biasa ni kan. Cikgu duduk dulu dekat mana ni? Dekat mana cikgu duduk? Cikgu duduk kat Seri Rampai kan. Cikgu duduk kat flat kat belakang tu. Pernah lah bekerja di sana. So cikgu turun pergi sana, pergi KLCC kan. Bekerja di KLCC sekejap. Selama 2 tahun. Alhamdulillah. Dapat jugalah naik benda-benda ni kan. Rasanya semua dah pernah naik. KTM pun pernah naik. KTM dia lambat tapi sekarang dah laju kan. Kita ada monorail Hang Tuah. Ni kita nak pergi mana? Masjid Jamek adalah transit. Tempat berkumpul dengan KL Central. Adalah tempat perhubungan. Maknanya kata dia punya laluan tu paling banyak sekali. Dia banyak bergabung kan. Kalau orang nak pergi mana-mana ke, dia nak tukar-tukar train, inilah dia yang kita namakan, yang kita boleh applykan. Tapi takkan itu saja yang dia applykan cikgu. Sebenarnya bukan itu sahaja. Contohlah cikgu nak pergi daripada Tanjung Malim lah cikgu naik ni cikgu naik apa ni? KTM kan. KTM daripada Tanjung Malim, cikgu nak pergi ke mana cikgu nak pergi? Okey, kita nak pergi sini, Sungai Bersih.
Okey, Sungai Besi ni warna ni dia adalah LRT. Ni LRT laluan Seri Petaling. Kita kena tukar dekat Chan Sauling kan. Chan Sauling untuk pertukaran stesen. Kan dia cakap macam tu. Biasa cikgu dengar kan. Biasa duduk sana kan. Alhamdulillah. So, kita nak pergi Sungai Besi. Contohlah dalam kita punya nak apply kan dengan network in graph theory. So, macam mana jalan, bukan jalan yang paling singkat, mungkin jalan yang paling singkat kan. Dia shortest one. Shortest pun boleh. Ada orang kaya dia nak lama kan, jalan lama boleh lah, tapi soalan dalam ni banyak pada shortest and also the minimum cost. Minimum cost kan ada dua punya harga kan. Kalau dia nak pergi sini ada harganya kan. Kalau nak pergi Gombak, kalau naik monorail lah mahal sikit contoh kan. So KTM murah sikit. So minimum cost. Nak tengok laluan mana yang minimum kan cost dia. Contoh ada RM2, ada RM20 saja. So macam mana laluan-laluan dia kita nak pergi. Tanpa menggunakan taksi lah. Taksi lagi mahal kan. Taksi lagi apa lagi nak pakai sekarang ada Grab kan. Semua-semua ni sebenarnya lagi take cost. Kita cuma ada RM20. So kita nak naik LRT ataupun panggil lah KTM ke ataupun kita panggil lah dia adalah integrated transit map. So kita boleh pakai. Okey, seterusnya apa lagi yang diaplikasikan? Contoh macam ni lah, dia ada weightage kan. Contoh rumah cikgu, nak pergi rumah cikgu punya darling tadi kan. So cikgu nak pergi jalan, ikut je jalan mana-mana. Contoh ayat dia nak ikut jalan mana-mana, mana yang paling dekat. Dekat. Contoh nak ikut jalan sini macam jauh kan. So tak nak ikut situ kan. So nak ikut jalan mana? So sini 600 dengan 850 macam dekat. So yang ini lah paling dekat. Daripada kita guna yang ni lagi jauh 900 780. So jarak yang terdekat dia adalah yang ini. Inilah contoh application yang digunakan kan dalam network in graph theory. Okey, ada dan that rasanya cukup itu. Nanti kita sambung dengan kita punya soalan bergantung pada buku teks. Cikgu ikut follow through yang mana yang cepat, yang rasa terlalu mudah cikgu akan tolak ke tepi dan kita akan bincangkan ada beberapa lah, berbelas-belas example yang kita akan buat selepas ini. Okey, kita pergi kepada example number one kan. Contoh ni kan, ni ada nampak gambar kan. Yang ni bentuk normal. Normal ni dia tak ada apa tadi kita cakap, dia tak ada loop tak ada. Contoh dia tak ada ini loop, ada bulatan. Lagi satu dia tak ada apa lagi tadi, multiple edge macam ni. Dia tak ada ada dua kan. So dia tak ada, dia cuma normal sahaja. Sekarang ni adalah pengenalan sahaja, sangat mudah. So dia, okey, kita pergi soalan nombor 1 A. V vertex vertex ada berapa vertex? Vertex ni ada berapa? Tulis V. Dia bukan tanya ada berapa. Dia kalau number of vertex, ni number tau, ni number of vertex baru kita tulis dalam bentuk nombor. Tapi kalau nak tulis sahaja dia punya vertex, kita kena ada curly bracket macam set kena ada curly bracket, tak ada curly bracket jadi salah. So kena beware lah. So berapa dia punya ni? 1 2 3 4 5 6 kan. 1 tulis dia elok, 2 3 4 5 6. Boleh. So ada berapa? 1 2 3 4 5 6. So dia punya number of vertex is 6. So A dah settle, kita pergi B. Tadi dah vertex, sekarang cerita pasal edge. Edge ni apa? Laluan dia lah. Laluan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dia punya E kena tulis. Okey, kena tulis 65. Kena tulis. Ni sama satu 65. Kalau tak nampak, cikgu tulis 65. Oi, besarnya pula kan. Terkejut cikgu. 65. Sambil ni. 65. Betul? Terus tulis dengan 51. Betul? 1, 2. Betul 2, 3. 3, 4. 2, 4. Ni 5, 5, 4. Boleh ya tulis? Saya tuliskan. Untuk kamu, cikgu sanggup berbuat apa sajalah. 1, 5 tu elok kan. Cikgu ni nak cepat kan. Sebab tak nak buang masa kan. 5, 4. Lagi 3, 4. Lagi 3, 2. 2, 3. Lagi berapa lagi tak tulis ni? 4, 2 dah. 4, 2 belum. 4, 2. Lagi 1, 2. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So tu dia macam ni. Ada orang tanya cikgu, cikgu boleh ke kalau ini kan 1, 2 kan? 1, 2 kan? 1, 2. Boleh tak saya nak tulis 2, 1? 1, 2 ke? 2, 1 cikgu? Nak tulis 2, 1. Sebenarnya dia boleh tulis. Tak ada masalah. Sebab dia normal. Dia tak ada direct. Dia tak ada direction kan. Kalau directed tu dia macam ni contoh. 1, 2. Dia kena cuma kena tulis 1, 2 sahaja. Dan dilarang untuk menulis 2, 1. Salah kan. Dia bukan 2 pergi 1. 1 pergi 2. Ini kita ada tunjuklah lepas ni. Yang ni yang ada directed. Sekarang ni yang normal sahaja. So jawapan dia ada number of age ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul 7. Okey? Siap soalan nombor 1. Senang kan? Tak susah kan? Siapalah kata susah. Belum. Nombor 1 ada C. C satu lagi. C sum of degree. Sum of degree. Ni macam ni saja dia tunjuk. Sebenarnya dia tak ada kena-mengena sangat lah. Kita tak suka sangat kaitkan dengan degree yang biasa kita jumpa kan. Degree angle kan. 90 degree, 90 degree, 45 degree. Tak maulah tengok macam tu. Sebenarnya degree yang ditunjukkan dekat sini adalah tulis degree. Degree untuk vertex nombor 1. Degree untuk vertex nombor 2, degree untuk nombor 3, cikgu akan tunjukkan, degree nombor 4, degree untuk nombor 5, degree nombor 6. Cikgu balik sikit. Okey, degree nombor 6. Degree nombor 6 ni maksud dia degree, cikgu boleh terus tukarkan dengan perkataan yang mudah. Sebenarnya degree itu adalah laluan. Boleh? Laluan. Okey, kita tengok vertex nombor 1. Ada berapa laluan kat situ? Cepat, berapa laluan? 1, 2. So sebenarnya 2. 2 pula ada 1, 2, 3. Boleh? 3 ada berapa laluan? 1, 2.
4 ada berapa laluan? 3 laluan. 5 ada berapa laluan? 5 ada 3 juga. 6 ada berapa laluan? 1 laluan. So kita boleh sum sebab dia kata sum. Nampak ni perkataan sum? Sum, sum bukan masam sum. Sum ni adalah total lah, tambahkan dia. So tambahkan dia dapat berapa? 5, 10, 14. So 14. Ini hasil pecahan dia. Kalau kita dah soalan dia cuma tanya sum of degree, macam ni lah, dia punya notation dia macam ni, sum of degree. Nampak kurungan sikit. Sebenarnya dia ada bagi formula, sum of degree sebenarnya sama dengan 2 times number of age. Number of age tadi kita dapat berapa? 7 kan? So kita darab dengan 2. So 2 darab 7, 14. Tanpa melabelkan ini pun tak apa. Boleh. Kalau dia suruh list kan? List all the degrees. List all the degree. So kita kena buat benda ni. Tapi sekarang dia cuma nak sum of degree saja. Ingat, degree adalah laluan. Tengok laluan dia, tambahkan. Tapi yang paling senang dia, kita kira age dia. Age dia tadi, number of age ada 7. Kita darab dengan 2. So itu sebenarnya menunjukkan dia punya degree. So tak payah susah-susah, tak payah pening-pening kepala. Kita baru exert sum number 1. So kita terus pergi example number 2. Okay, state the number of vertices, age and sum of degree for the following simple graph. So cikgu buatlah. So kita buat A dulu. A ni berapa? Kita buat macam sini. A dia nak vertices lah, ada 3 vertices, age, sum of degree. So vertices ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap. Age ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke? Betul ke ni? 7. Kira age dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Age pun 7. Sum of degree berapa? 2 kali number of age. So 2 kali 2 darab 7, 14. Boleh. Kita pergi sini pula. A, B, C, D, E, F, G. Ada berapa? 7. Dia punya vertex. Ni vertex, ni vertex. Ini age. Ini degree. Sum of degree. Okay. Boleh. Ni number tau. Number of. Ni number of vertex ada ni. Ada number. Dia nak number of vertices. So, number of 3 sama 7. Number of age. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. So, sum of degree dia ada berapa? Sum degree adalah 18. Boleh ikut cara cikgu ni. Boleh tengok sekejap. Baca istighfar sekejap siapa yang tak nampak lagi kan. Apa maksud age dengan vertices. Vertex dan sum of degree. So, it's quite easy lah untuk kita faham. So, kalau baca sendiri pun student ni dia boleh dapat dah jawapan kan. So, sekarang kita go to the example number 3 tanpa membuang masa. Okay, sekali ni apa dia yang ada kita nampak? Gambar kita ni lain macam kan cikgu. Ni bukan normal ni cikgu. Ini adalah, ni bukan normal. Kita panggil dia bukan normal ataupun kita nak panggil advanced graph pun boleh juga. Tak ada masalah kita padam bawah ni kan. Nak kena padam kan. So, sebab dia ada apa ni? Ni apa ni? Multiple. Yang tadi cikgu cerita tadi. Multiple age. Ada age. Ini ada loop. Okey, kita tengok. Apa beza dia? Kita tengok sini ya. Kejap, pada Ustaz. Okey. Kita jawab soalan nombor 1. Kamu tengok betul-betul. Sebenarnya dia sama saja. Okey. Kita pergi soalan ni. A. V ada berapa? 1, 2, 3. Dia nak V kan. So V dia kena tulis macam ni lah. Tulislah P, Q, R, S, T, U. Tulis elok kan. So tulis macam ni lah. Number of V dia berapa? Number of V dia ada 2, 4, 6. So ada 6. Betul lah? Setuju. Kita pergi soalan B. Age pula. Age dia apa pula sekarang ni? Kita tengok sekarang ni PU. PU kan? PU 1. Tapi cikgu ada 1 lagi PU. Tulis dah 2 pun tak apa. PU ada 2 kan? UP pun boleh, tak ada masalah sebab dia tak ada direction. Kamu nak tulis UP pun sebenarnya tak ada masalah. UP, Allahu Akbar. Okey. Terus kita sambung lah dengan P, Q, R, S, T, U, T, R, U, Q. So kamu buatlah semua cantik-cantik, jangan buat macam cikgu kan. Cikgu punya tak cantik kan. Dulu nak jadi doktor sebenarnya kan, tapi tak dapat jadi doktor. Kan kita dah cubalah tiru tulisan doktor macam mana kan. Macam kat tulisan doktor ni tak nampak. Okey, betul ke kita punya jawapan kan? Okey, kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Boleh 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Betul ke jawapan kita? Kita jangan terlupa. Kita ada loop dekat sini. So loop ni bermaksud dia ada satu lagi. Dia ada satu cabang, 2 cabang. Okey, kita tanyalah. Contoh dia bertanya degree of S. Dekat S punya degree berapa agak-agak degree S? Degree S berapa? Degree dekat S ada berapa? Degree dekat S ni, okey ada 1. Betul, 1, 2. Nampak ni? 3, 4. Degree of F ada 4. So, dekat age, bila kita nak tulis dia punya age, kita kena tulis juga SS. Sebenarnya dia ada berapa? Dia ada 10. Kita ulang balik kan. 10 dia ada dia punya ini. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dia jadi 10. So, number of age ada sini 10. So, number of age dia adalah 10. So, sum of degree senang saja. Kita ambil je 10 ni. Kita darab je dengan 2. So, kita akan dapat 20. Okey. Okey. Kita sambung tarik nafas. Siapa yang rasa ni boleh rehat dulu. Kalau yang tak faham tu boleh replay balik daripada awal, slow-slow kan ke, stop kan, 10 second before buat, tengok balik bagi faham betul-betul. So sekarang kita example number 4. So sekarang ni yang paling kritikal sikit untuk melukis lah. Sebenarnya dalam set pun nak mengelorek pun jadi masalah kepada student kan, sasut lah. Sepatutnya dia senang. So sekarang kita tengok number of vertex dia berapa? Ada 1 2 3 4 5. So cikgu buatlah 1 2 3 4 5. Letak random. So sekarang ni cikgu letak label lah kan, 1 2 3 4 5. Ni cikgu ajarlah kita buat kan. So sekarang ni dia kata 1 2 1 2. Boleh 1 2 1 4 1 4 1 5 1 5 1
dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Dua tiga boleh ku cari, mana kan sama cikgu Hafizul seorang. Okay, dua empat. Dan last kali 3, 4. So this one is the simple graph yang kita boleh buat. Nampak macam simple kan? Sebenarnya sangat simple lah. Kemungkinan soalan SPM tak tanyalah soalan simple macam ni. Mungkin dia tanya pasal pokok, tree kita tak tahu, dan juga dia tanya pasal solving problem in network in graph theory. Okay, kita terus sambung dengan example number 5. Example number 5. Okay, sekarang ni pun sama juga. Dia suruh draw juga. Draw tadi cuma simple graph. Cuma this one ini kalilah ni ada multiple edge dengan loop. So kita nak lukis sikit. Kita buat jawapan A je lah. B ni masa kita padam sikit. B dia kita tengok kan. Kita boleh cuba-cuba sendirilah soalan B ni. So kita cuba jawab bahagian A saja kan. Contoh selalunya dah boleh faham dah. Sekarang kita punya V ada berapa? Cikgu buat V sama dengan cikgu ada 4 kan. Nampak betek dia sama dengan 4 ni 4. So kita buatlah 1 2 3 4. Cikgu buat berselerak ni supaya dia mudah untuk melukis rather dan kita tulis macam ni. Kalau kita rasa tak susah nanti nak tarik tiba-tiba nak tarik di sini pula, dia jadi tak berapa cantik kan untuk padam pula ni kan. So kita padam ni Allah kan kita padam. Okey, contoh. Kena lainnya. So tak apalah. Kita padam ni. Allahu Akbar. So ini kita abaikan yang ni kan, kita abaikan ni. Tak tengok pun. Dia mengganggu kan untuk konsentrasi kita. So kita jawab dia PQRS, dia jawab PQRS. Boleh? Dia sebenarnya gambar nak melukis ni terpulang. Jadi dia membetul. Maknanya daripada gambar tu, kita boleh membaca dia punya, apa dia cakap dia punya information yang dia cuba nak sampaikan tanpa menggunakan satu patah perkataan pun. Contoh. So PP maksudnya apa tadi? Dia kena ada loop. Okay? PQ, kita tarik. Lagi PS, tarik. QS, tarik. QS. Lagi QS ada 2. So buatlah satu ke sini. Kalau rasa tak nak satu straight, kita buat macam ni. Boleh juga, tak ada masalah. QR, tarik. Balik lagi, QR setter, SR, tarik. Ni ada loop, RR. Loop. Siap. Betul jawapan dia. Tak percaya, boleh cek cikgu. Okey, boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Kita terus pergi soalan nombor 6. Determine whether the graph with the following degrees of vertices can be drawn. Maksud dia apa ni? Dia kata perkataan yang paling penting dia degree. So degree of vertices, maksud dia macam ni, kita kena pecahkan. So degree untuk contohlah cikgu buat ini adalah point A, B, C, D, E. Contoh cikgu buat apa tadi? D A, D B, D C, D D, D D lah, mana-mana lah. D E. Ini contoh je kan. Kita tengok bagi nampak. So tengok sini, yang ni sebenarnya soalan konsep. Soalan konsep ni pun kebanyakan dia dah banyak keluar dalam exam. Bila konsep je student mesti tak tahu nak jawab. Dia sebenarnya bukan ke arah kebat, boleh lah kebat sebab dia non-routine kan. Tak biasa pun tanya soalan-soalan yang mudah sangat ni. Tiba-tiba one time dia tanya, kita tak boleh jawab. Inilah contoh soalan dia. So dia dah bagi dah A, 2, 1, 3. So ini dia punya laluan dia kan, kita boleh cakap. So, bila kita tambah jadi berapa? 3, 5, 8, 11. 11, ingat 11 adalah sum of degree. Kalau nak cari H dia berapa? H dia kita bahagikan 2 kan. So kita akan dapat 5.5. Wujud ke H 5.5 ni kan? Boleh ke wujud macam ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 5.5. Pernah kita jumpa? So tak boleh. So kita terus boleh buat conclusion dekat sini bahawa bila sum of degree dia sama dengan odd number adalah nombor ganjil. Sebenarnya dia tidak boleh melukiskan. Can't be drawn kan? Can't. Dia bukan can, tak mati. Can't be drawn. Tak boleh lukis sebab dia tak akan termasuk pun sebenarnya. Kalau 12 boleh lah. H dari 6 kan, 12. Dia punya sum of degree 12. Dia bahagi 2 nanti kan. Sebab E kena darab 2 baru dapat sum of degree. So kita dapat 6. So 6 boleh lah. H ada 6 logik lah. Okay, ini untuk soalan konsep nombor 6. So kita terus pergi soalan nombor 7. Oh, bergegar pula kan. So sekarang ni directed. Okay, ni ada perkataan directed. Tadi kat atas kita dah apa? Kita dah bincangkan. So kita boleh abaikan soalan B ni. Kita abaikan sebab dia sama je soalan dia. So kita tak nak tengok yang ni. So kita padam dulu, harap-harap kita tak keluar lagi lah, tak tekan cikgunya, saya tekan saja kan. So sekarang kita tengok. Director ni apa dia? Dia ada arah ni. Kalau A, B, dia wajib tulis A, B. Dah tak boleh dah tulis macam B, A. Dah tak boleh dah. Dekat normal graph tadi kita boleh lah cakap kan. Tapi dekat sini tak boleh dah. So sekarang dia suruh draw. Draw melukis P, Q, R, S, T. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu suka lukis yang berselerak. Lepas tu cikgu buatlah P, Q, R, S, T, U. Cikgu sambungkanlah. Sambungkan ni kena tengoklah PQ. Lagi settle PR. Mana PR? PR buat macam ni. Okey, PR settle. RQ. Lagi settle. SR settle. Lagi SQ. Mana SQ? Lagi SQ. ST. Mana ST? Mana ni? Salah je cikgu buat ni. SQ, ST. Mana U dia? U tak ada. Betul ke ni? Okey, betul lah ni. U dia tak ada kat sini kan? Cikgu terpadam kan? So inilah cara nak buat dia. So, macam mana? Ini directed bermaksud kita menunjukkan dia punya arah. P pergi Q. Okey, P pergi Q. Lagi P pergi R. Lagi R pergi Q. Lagi S pergi R. S pergi R, S pergi Q. Tulis semua dengan S pergi T.
Ni contoh yang dia bagilah untuk kita nampak. So soalan ni tak ada pula kan, mana satu lagi hilang. So tapi ini basic lah untuk mengetahui macam mana kita nak uji kita punya directed tu macam mana. Tulis kali ni kena ikut, dia tak boleh turutan, tak boleh terpas pusing-pusing dah macam tadi nombor. So sekarang kita proceed pergi soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Kita pergi soalan nombor 8. Nombor 8 Yang ni ada kaitan apa ni? Ada directed. Dia tulis macam ni, ada tulis anak panah kat ujung. Sebenarnya dia sama sahaja kan. So jangan kita pening itu. Okey, sekarang dia start kat sini and dekat sini. Okay, dia kata determine on the right by Zaro choose to his running practice nak lari, vertex 1 is starting point and vertex is ending position before his goal home. So the shortest, nampak ni bila kita cakap pasal ni dia dah start dah main dengan benda-benda macam ni yang berkaitan dengan kita punya network yang kita boleh apply dalam kehidupan seharian kita lah. So shortest one kita nak pergi sama-sama kita tengok macam main game je lah kan. Shortest one V to V5 macam mana nak pergi? V to V5 macam mana nak pergi? Boleh tengok elok V to pergi V5. So dia tak perlu, dia tak ada bagi condition dekat ni, suruh melalui semua checkpoint, dia tak cakap. So kita pergi mana? 500 ke 600 nak gerak ni? 500 lah lagi kan, bagus. 500 nak pergi mana? Nak ikut gerak mana ni? So kita gerak adalah pergi V apa? Shortest nak pergi mana lagi? So kita pergilah terus V4. Berarti kita pergi V5. So kita boleh tambahkan. Berapa? 500, 1.5. The shortest distance is 1.5. Kalau boleh cari jalan lain, cubalah cari jalan lain. Betul ke jawab ni? Salah je. Tengok, ada kesalahan ke? Ada kesalahan? Oh, sebenarnya ada kesalahan. Sebenarnya ini 1.5. Cikgu ternampak di sini kan. So sebenarnya dekat sini. Kita cuba tengok. Kita ikut jalan ni pula. Ni end dia. So cikgu pergi B1, B5. Weh, ni lagi dekat lah. 100. So sebenarnya ini salah. Kena tengok dulu. So 1.1. 1.1 km. Ini meter. So, the longest one is what? The longest one. Longest one yang jarak paling jauh lah. Kita nak buang masa kan. Sementara nak tunggu apa? Berbuka lambat lagi. So kita terus sambungkan the longest one. So macam nak pergi longest one. Longest one kita pergi sini. Boleh? Kita buang masa lagi. Nak pergi mana lagi ni? 900, 500, 900 kita pergi 900. 900 lepas tu kita pergi mana pula? Pergi mana pula? 500. Lepas tu pergi mana pula? Terus pergi ya. Tak payah pergi dulu. Kita pergi sana pula. Kita pergi sini. So kita boleh tambahkan semuanya. So kita akan dapat jawapan the longest one. Okey, boleh kan? Boleh kira sendiri, rasanya mudah sahaja. So, kita boleh terus proceed dengan example number 9. Okey, determine whether diagram 1, diagram 2, diagram 3, diagram 4 is a subgraph of the graph. Ingat subgraph tadi cikgu cakap sangat senang. Yang tadi cikgu bagi contoh yang mula-mula tadi, ada frame kan, gambar, ada bunga, ada ada burung kat sini, ada bulat dekat sini, ada gunung dekat sini. So subgraph dia tak kisah. Ini dia tak boleh letak kat mana-mana, dia kena wajib tempatnya berada di same position. Kalau sini tambah dengan tambahkan, ini adalah dua-dua subgraph lah yang bila kita tambah dia akan menjadikan satu complete. Yang ni kita boleh lah complete diagram kan. So macam itulah maksud dia. Sekarang kita padam. Ini punya konsep, basic konsep. Subgraph ni senang saja. So kita tentukan, dia suruh determine. Ini tentukan, bukan determine. Determine, jangan sebut determine, nanti kena gelak kan. So ini adalah dia punya graph, complete graph tadi lah. Tengok PS, tengok sama tak? PS, P betul, S pun tempat pendudukan betul, E dia pun E5 juga. So dia adalah betul. Okay, saya tengok nombor 2. Ini P, apa ni, kenapa ada loop belah sini? Loop dia sebelah sini. So kita terus cakap kan dia akan jadi macam tu. Kita tengok soalan yang diagram 3 pula. Diagram 3 pula, tengok diagram 2 dah, diagram 1 dah. Diagram 3 kita tengok sama tak? Ini sama, betul. P dia pun tempat yang sama, S dia sama, tapi nampak ada E5. Ini E5, ini E3. So salah kan. Last kali kita tengok E3, ini itu sayangku, sayangku. So dia so dia ada salah. Inilah dia soalan subgraph. Boleh ke tidak? Boleh sebenarnya kan. Kita terus pergi ke contoh nombor 10. Okey, ini berkaitan dengan tree. Okey, cikgu cakap the critical part in this topic, cikgu nampak lah, yang cikgu nampak adalah tree lah, untuk membina tree. Okey, tree kita terus check. Ni. E equal to V plus 1. C sama dengan apa? Connected. Each other. Dia tak boleh connected, tapi dia tak berhubung. Tak boleh, kena each other. So dia ada one way saja. Jalan one way, tak boleh two ways lah. So S adalah simple graph, kena simple graph. Tak boleh ada directed, tak ada weightage. Ini contoh lah membina tree diagram. So kita kena check, dia suruh determine, tentukan sama ada dia tree atau tidak, nampak ada kotak tree. So kita boleh tentukan sama-sama, boleh. Okey, kita tengok soalan A. Tengok soalan A betul-betul. Kita kira dia punya V. V berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila kita tahu V 6, kita automatically kita akan tahu E mesti sama dengan 5. Boleh. E ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bermakna dia bukan tree, not tree. So kita pergi soalan B. Boleh, kita kena comply. 4 wajib ada . So kita pergi B. Kira dia punya ni 1, 2, 4, 6. 6 adalah number of vertices. Dia punya number of edge dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So 5. So di diagram ni dia dah lepas. Tapi tak semestinya dia lepas lagi. So kita tengok. Dia connected ke semua graf? Oh, semua connected. One way ke? One way. So dia simple graph. So ini adalah betul. So nombor 2 ni adalah betul. Okay, kita padam semua ni. Nampak macam okay. Kita cuma tengok pada ini je. Penting kita punya graf.
So kita pergi soalan nombor 3. Okay, kita kira dia punya vertices 1, 2, 6, 6. Lagi dia punya number of edge dia, number of edge sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So betul, ini betul. Kan dia connected ke semua sekali? Ya, connected. One way ke? One way ni maksudnya you nak pergi S, ada satu jalan je, itu jalan dia. Tu maksudnya, so dia connected. So simple, ada garis simpulkan. So dia adalah 3 diagram. So last kali, the last one is dia ada berapa ni? Number of vertex ada 6. Number of edge supposed to be 5. Kita kira 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So 4. So sebenarnya dia salah. Ataupun kita tengok dia connected ke tak. Okay, kita tengok rangkaian yang ini, network yang ni. Kita ambil warna apa ni? Warna merah, kita kecilkan sikit. Okay, kita tengok rangkaian dia. Sini kawan dengan sini, sini pula kawan dengan sini, sini pula kawan dengan sini. Nah, ini cuba bersilang je. Yang R dengan T ni terpisah. So umpama R dengan T tu tak connected. Dia terpisah, dia unconnected. Disconnected Syah dia. Okay, ini soalan berkaitan dengan graf. Nanti kita nak melukis graf 3 pula pun kena ikut juga ke 4 dia punya syarat wajib untuk bina pokok. Okay. Okay, sekarang kita masuk pula dekat bahagian nak draw tree. Tree tadi ingat soce ni cikgu tak nak ulang dah. Okay. So nak draw, kita cubalah ambil yang mana kita nak. So 6 vertices, suppose ada edge ada berapa? Edge dia ada berapa? Sepatutnya ada 5 edge. So kita boleh lukiskanlah. Cikgu suka lukis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh. Lepas tu kita gabungkan dia. Buat je lah. So kita buatlah start. 1, 2, 3, 4, 5. So ini dah lebih memadai. So sebenarnya dia banyak jawapan kan. So pulang lah, ada orang nak buat macam ni pula kan. Ada orang nak buat straight line 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau ikut dia punya ni tak ada masalah sebenarnya. 3, 4, 5. So dia betul. Kenapa dia cakap betul? Kita kira. Dia punya vertices ada berapa? 6. Ni kita nak tengok ni syarat ni. E ni. So E dia berapa? 5. Betul tak? 5. 1, 2, 3, 4, 5. So betul. Syarat ini betul. Adakah dia connected semua? Ya, connected semua. Betul. One way. Jalan satu jalan je. Nak pergi sini ke sini. Satu jalan je. So adalah simple graph. So betul. Kan sebenarnya dia boleh. Dia yang nak melukis graph tree ni dia bergantung. Ada orang dia lebih, kalau tengok jawapan buku, dia banyak kepada yang lebih membentuk pokok kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia gabungkan macam ni kan. Macam tu. Tapi sebenarnya dia banyak jawapan. Selagi dia memenuhi syarat ini, pokok kita akan jadi cantik dan betul. Ingat pegang pada cikgu cakap apa. So kita pegangnya pada benda tu sahaja. So boleh lukis lah untuk 8, 4 dengan 9. Boleh. Sekarang ni kita terus pergi seterusnya. Okey, dia suruh kali ni daripada satu graf ni. Ini bukan graf tree tau. Ini bukan graf tree. Sebab apa cikgu nampak dia bukan graf tree? Dia punya tip dia nombor 1. Nampak ni, dia ada banyak jalan. Contoh cikgu nak pergi sini. Cikgu nak pergi sini. Nak pergi sini. Cikgu boleh ikut sini. Cikgu boleh ikut sini. Cikgu boleh ikut bawah. Dia bukan one connected. So sekarang kita kena hilangkan. Sebenarnya cara dia kita nampak je macam ni. Kita panggil dia cyclic ataupun ada kitaran. Bermaksud kita kena, sepatutnya ni ada cyclic kan? Cyclic nama dia. Cyclic kita ada belajar tingkatan 2 berkaitan dengan cyclic quadrilateral kan. Sudut ni tambah dengan sudut ni 180 kan. Dia nama cyclic quadrilateral sebab dia ada 4. Jadi kita boleh panggil cyclic triangle. Boleh lah panggil. Itu wujudnya cyclic triangle yang kita nampak dekat sini contoh. Bila nampak cyclic ni, contoh nampak cyclic ni maknanya kita tahulah dia ni bukannya tree, dia bukan tree. So sekarang ni tujuan kita sekarang adalah untuk memecahkan dua benda ni. Satu ni dia suruh kita lukis dua gambar pokok berdasarkan ini. So yang pertama apa? Kita nak lukis ni. Yang pertama cikgu kena lukiskan dia punya point ni sebiji macam tu. Okey, tak cukup besar, tak apa cantik lah cikgu buat. Apalah cikgu ni kan. Okeylah cantik-cantik sikit baru kami faham. Okeylah cikgu buat yang cantik sikit. Ting 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 ting. Okey. So syarat dia sekarang. Okey. 2, 3. Sekarang kita tengok vertices kena ada berapa. Kita masih lagi berada di Soce tadi. Kita tengok rule number 6 1. So V sama dengan berapa dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5. So H suppose kena ada 4. Sekarang H kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7. Nak pergi 2, nak pergi 4. Kita kena eliminate 3. 7 tolak 4 jadi 3. So kena eliminate. Ataupun kita kena hilangkan 3. Okey, hilangkan 3 line daripada gambar kita. Hilangkan 3 line daripada gambar kita. Cikgu zoom in lagi kan bagi kamu nampak kan zoom. Walaupun penggunaan zoom telah diharamkan, cikgu masih lagi menggunakan perkataan zoom. Oh, cikgu ni mana boleh macam tu cikgu kan. So kita kena hilangkan 3 ingat mana satu kita nak hilangkan. Boleh. Macam mana nak hilangkan? So cara nak hilangkan pertama, kita tengok yang mana ada cyclic. Cyclic ni ada kitaran yang tertutup macam ni. Macam ni ke? Ini semua panggil cyclic yang tertutup. So dekat mana yang ada tertutup kita hilangkan. Cikgu nampak yang mana sekarang? Okay, kita pergi kepada cyclic yang pertama. Senang je, tak susah. Jangan pening-pening. Ni cikgu punya teknik lah. Nak bagi senang kamu. Kita buang je satu. Yang mana kamu nak buang? Okay, cikgu buang yang ni. Kita padam satu. So kita padam yang ni. Cikgu nak padam yang ni. Agree Kita padam yang ni. Ada tak lagi membentuk kitaran yang cyclic macam ni, membentuk yang tertutup? Ada kan? Ada satu dekat sini. Ada satu lagi kat sini. Betul. Kita hilangkan salah satu situ. Kita padam sat. Okey, kita nak buang apa? Daripada sini ke tadi cikgu nak buang yang ini. Boleh? Setuju?
Baru 2 kita buang. Ada satu lagi nak buang. Buang yang mana? Tengok segitiga dekat atas ni. Kat bahagian atas ni nampak tak? Ada lagi kan? Ada cyclic lagi, ada kitaran. So cikgu nak buang bahagian situ, cikgu buang satu. Cikgu buang mana-mana cikgu suka. Tepat dah. Warna putih lah. So ini. Okey, so kita boleh lukis. Ini gambar diagram yang pertama yang kita boleh lukis. Cik. Okey, satu. Siap dah. Dia suruh lukis satu lagi, kita buat lah. Kita buat yang sama juga, tapi kita ambil yang lain pula. Contoh cikgu buang yang mana? Tadi dah buang yang tu, cikgu buang yang ni pula. So cikgu buang yang mana pula? Cikgu buang yang mana pula nak buang? So buang yang ni pula. Lepas tu cikgu buang satu lagi yang ni. So cikgu boleh dapat macam ni kan. Cikgu boleh dapat sini. So cikgu boleh sambungkan ikut gambar yang ada yang setelah kita buang. Buang 3 juga dah. So ini kita punya tree nombor 2. Set? Okay, ada masalah? Ulang balik kalau tak faham dan cuba selesai untuk soalan B dan tengok dia punya jawapan example dekat dalam buku teks kita ada. Okay? Boleh cuba sebelum kita masuk ke example seterusnya. Okay, baik. Kita sambung seterusnya. Sekarang dia nak apa? Following dengan undirected, tak ada nampak panah. So, weighted. Ada dia punya weighted kat sini, weightage ni. So, dia suruh lukis tree. So, tree kita kena pegang pada 4 benda. So, C. Ingat yang E tadi, paling penting adalah dia punya V plus 1 equal to E. So, kita kira dia punya vertices dulu. Vertices ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Ada 5, so dia punya ni kena ada 4, betul So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. So 7, kita kena tolak 3. So kita kena eliminate 3 kita kena eliminate 3. Boleh? Kita eliminate 3 sama-sama. Kita buat cara yang sama macam tadi kita buat soalan sebelum ni. Kita cyclic dia punya kitaran kita kena nyahkan dulu. So, kita ambil yang paling besar dulu. So sama paling besar, dia nak yang minimum. So dia nak minimum, kita kena tolak yang besar lah. So antara 25, 20, 17, 14, 19. Yang mana kita nak nyahkan? Kita nyahkan 25 sama-sama. So dah nyah dah 25. Sekarang kita tengok cyclic mana yang ada cyclic lagi. Nampak tak segitiga dekat sini? So yang mana kita nak buang? Kita buanglah nombor. Kita buang yang 20 sebab dia besar sangat kan. Okay, last sekali kat sini kita buanglah 17. So dia dah menjadi dah kita punya tree diagram. So jadi macam ni lah. Siap jawapan kita dengan minimum total weight. Okay, kita sambung soalan seterusnya. Klik. Okay, the table below shows the data. Ini dah masuk dalam information graph. Information graph kita nak buat satu lukisan berdasarkan apa data yang kita dapat, information. So sekarang ni dia bagi nama Edmund, ada nama dia kan, Edmund, Azman, Rajan, Aina, Maria, Jenny. So dekat sini adalah dia punya game dia ada banyak lah. So dekat sini kita kena tentukan yang mana satu. Kita nak tentukan V dengan E dulu. Ya, ini paling penting tips yang cikgu boleh bagi adalah sebelum ni V kalau 5, E kena berapa? E kena 4. So bermaksud V kena apa? Kena banyak. Betul? So disebabkan dia kena banyak, so cikgu boleh anggapkan yang ini adalah V, cikgu boleh bagi ini sebagai H. Boleh? So sekarang sama-sama kita lukis. Kita lukis ni kita tengok badminton, chess, football, sepak takraw. Chess dah ada satu lagi, ulang je. Football dah ada, ulang. Netball, lagi satu apa? Netball ada, badminton ada, netball ada, volleyball. So ada 6 lah. So kita boleh tulis kita punya vertices ada 6. 1. Kita buat macam ni lah. Buatlah macam ni. Kita buat satu dulu. Tapi make sure kena ada 6 So sekarang kita buatlah satu dulu. Yang kita buat Edmund dulu lah. Kita buat untuk Edmund. Badminton. Okay, badminton. Edmund badminton dia chess. So kita buat chess sebelah ni. Ni chess. Sebab kita tengok dia chess kan. So kita boleh gabungkan Edmund. Boleh tulis nama Edmund kat sini. So Edmund ke Edmund kan? Edmund. So Edmund kita dah settle. Tak tengok dia dah. Sekarang kita pergi yang ada kaitan dengan chess. Mana yang ada chess? Kepada ini chess. Mana ada chess? Nak buat mana? Chess. Kita buat Rajan dulu boleh? Rajan. So Rajan ada chess dengan football. So ni football. Chess dengan football kan? So kita boleh buat football. Ini Rajan. Boleh daripada data nanti kita boleh baca je kan? Tak perlu kita tengok. So Rajan pun kita dah settle. Sekarang kita nak buat apa? Siapa ada football? Football. Kita pulang lah football. Football ada Azwan. Azwan football dengan sepak takraw. So Azwan cikgu letak kat mana? Kita buatlah sini lah. Nak buat sini pun boleh. Kita buat Azwan. Sepak takraw. Betul ke ni? Football sepak takraw. Okay. Sepak takraw. Takraw untuk Azwan. So kita tulis nama Azwan kat sini. Kamu buat cantik-cantik lah. Ini contoh cikgu buat. Kamu nak buat straight pun boleh sebenarnya kan. Tak ada masalah pun. Janji kita punya tree tu betul. Okay lagi. Seterusnya. Tadi Azwan pun dah settle. Ini pun dah settle. Edmund dah settle. Raja settle. So sekarang chess dengan netball. Kita buat untuk Aina. Boleh? Aina. Mana Aina? So ini netball. Netball. Aina. Aina netball dengan chess. Betul? Betul. So kita boleh pangkarkan terus kita punya ni. So Maria pula. Maria. Badminton, netball. Oh, ni ada sini. So kita terus tulis sini. Sini adalah Maria. Maria. Happy Maria. Kenalah happy-happy sikit kan. Badminton dengan netball. Betul. So Jenny. Jenny last. Netball dengan volleyball. Netball sini. Volleyball kat sini. So volleyball. Ada tak volleyball kat sini? Tak ada. So kita buat je volleyball. Tak ada kan? Volleyball tak ada kan? Ada seorang je kan? So buatlah sini adalah volleyball. Check balik. Kita punya jawapan. Tanpa melihat semua ni, kita boleh compare sahaja. Cikgu baca. Okey, cikgu buat Edmund chess dengan badminton. Cikgu baca daripada gambar. Edmund chess dengan badminton. Betul? Betul.
Azwan pula. Azwan sepak takraw dengan football. Betul. Lepas tu kita pergi Rajen. Rajen. Mana Rajen? Oh, Rajen kat sini. Chess dengan football. Betul. Betul. Aina chess dengan netball. Aina mana Aina? Chess dengan netball. Betul. Badminton. Maria badminton dengan netball. Betul. 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 So last sekali Jenny netball dengan volleyball. Betul. Ni Jenny tak tulis nama Jenny. So dah siap dah gambar kita punya teri. So harap lagi ke? Dah habis dah. Harap semua ni memberi manfaat. So yang untuk bahagian belakang tu tolong cuba buat sendiri. Ini sebagai panduan untuk menjawab, untuk memahami apa yang terkandung dalam topik ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.